Selamat datang ke channel Cikgu Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Cikgu Hana dalam tajuk pertama siri kedua protokol dan penganjuran majlis rasmi. Dalam video yang lepas saya telah terangkan tentang kepentingan protokol. Dalam video kali ini saya akan terangkan dua perkara, iaitu maksud protokol itu sendiri dan yang kedua jenis-jenis majlis. Protokol itu berasal dari perkataan Yunani. Protos bermaksud pertama, kol pelekat. Jadi protokol pelekat pertama. Pelekat pertama merujuk kepada sehelai kertas yang ditampalkan pada dokumen undang-undang untuk membuktikan kesahihannya. Takrif protokol menurut Kamus Dewan edisi keempat pula, protokol merujuk kepada peraturan-peraturan dalam majlis rasmi atau istiadat rasmi seperti menyambut tetamu-tetamu negara dan sebagainya. Maksud kedua ialah surat-surat rasmi, bukan keputusan perundingan, persetujuan dan sebagainya. Jadi untuk tujuan penerangan ini, kita akan khususkan kepada peraturan atau panduan yang kita gunakan dalam menganjurkan majlis rasmi demi untuk menjaga kesopanan dan kemuliaan majlis yang kita anjurkan. Seterusnya saya akan terangkan jenis-jenis majlis. Ada 5 jenis majlis semuanya. Yang pertama, majlis rasmi beristiadat. Yang kedua, majlis rasmi dan formal. Yang ketiga, majlis rasmi tetapi tidak formal. Yang keempat, majlis tidak rasmi tetapi formal. Dan yang kelima, majlis tidak rasmi dan tidak formal. Baiklah. Yang pertama, majlis rasmi beristiadat. Majlis rasmi beristiadat ini melibatkan kerabat diraja, di mana majlis ini berlaku dalam premis istana dan melibatkan adat istiadat protokol yang amat ketat berkaitan dengan istana. Contohnya seperti majlis pertabalan, majlis pemasyhuran dan juga keputeraan baginda sultan. Yang kedua ialah majlis rasmi dan formal. Baiklah, majlis rasmi dan formal, majlis ini dianjurkan menggunakan peruntukan dari wang kerajaan dan terdapatnya tetamu kehormat dalam kalangan pembesar negara. Contoh majlis ini ialah seperti persidangan antarabangsa yang melibatkan wakil-wakil kerajaan, sama ada Perdana Menteri atau Presiden kerajaan luar negara yang bersidang di negara kita. Maka majlis itu menjadi satu majlis yang rasmi dan juga formal. Ia melibatkan pematuhan kepada protokol yang ketat kerana melibatkan keselamatan, dan ia merupakan majlis yang formal dengan pakaian rasmi. Yang ketiga ialah majlis rasmi tetapi tidak formal. Bila kita sebut majlis rasmi, ia melibatkan peruntukan dari wang kerajaan. Jadi majlis rasmi dan tetapi tidak formal ini ia dihadiri oleh tetamu kehormat juga. Tetapi kenapa dia tidak formal? Kerana dia tidak memerlukan pakaian rasmi dan juga dianjurkan dalam suasana yang santai. Contohnya seperti jamuan teh sempena Hari Kebangsaan. Jadi jamuan ini dibiayai dengan wang kerajaan, tetapi dari segi pemakaian tidak ketat, boleh memakai pakaian yang smart casual. Yang keempat pula ialah majlis tidak rasmi tetapi formal. Okey, bila majlis tidak rasmi, ia menggunakan bukan wang kerajaan,
peruntukan dari swasta, contohnya dalam Majlis Perrasmian Bangunan ataupun Mesyuarat Agung PIBG. Jadi dia tidak menggunakan peruntukan dari wang kerajaan, masih lagi dihadiri oleh tetamu kehormat. Sebab itu kita kata tidak rasmi tetapi formal, kerana perlu mematuhi etika pakaian sewaktu menghadiri majlis-majlis formal. Okey, ya, dan yang terakhir sekali ialah majlis tidak rasmi dan tidak formal. Baiklah, majlis tidak rasmi dan tidak formal ini juga menggunakan peruntukan dari pihak swasta dan ianya tidak perlu patuh kepada pemakaian rasmi. Contoh majlis tidak rasmi dan tidak formal ialah seperti majlis jamuan makan malam tahunan, okey, ataupun majlis aneka ragam, persembahan aneka ragam, dan juga hari keluarga. Majlis ini suasananya diadakan dalam suasana yang santai dan tidak memerlukan kepada pematuhan kepada protokol yang ketat seperti majlis rasmi dan formal. Sampai di sini dulu siri video pada kali ini. Pada siri yang akan datang, saya akan fokuskan kepada jawatan kuasa penganjuran majlis rasmi. Pentingnya peranan jawatan kuasa dan apakah spesifikasi tugas-tugas jawatan kuasa bagi melancarkan penganjuran sesuatu majlis rasmi. Juga pada siri yang akan datang, saya akan kongsikan soft copy senarai semak penganjuran majlis rasmi agar cikgu-cikgu ataupun rakan-rakan yang menonton boleh manfaatkan sekiranya perlu dalam mengendalikan majlis rasmi di tempat masing-masing. Kita sambung dalam siaran seterusnya. Nantikan, jangan lupa like dan subscribe. Sayangi diri, hiasi peribadi.